Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta pendapat tentang anak lelaki saya. Anak saya berumur 12 tahun. Dia ada 2 orang kakak, abangnya telah meninggal dunia usia 17 tahun. Masalah saya, anak saya ni cepat baran, melawan, akan tinggi suara jika keinginan tidak dipenuhi. Dia akan marah kalau saya tidak beri dia main game. Saya bukan sekat saja-saja, tapi saya tidak mahu dia leka. Saya tahu macam mana nak tangani masalah ni. Sedih bila dia marah-marah saya hanya sebab game. Putera-puteri, untuk pengetahuan Pak Aris, saya adalah ibu tunggal. Anak apa tahun? Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Aris. Pak Aris Coffee, dapatkan segera. Okay, dengar pesan saya puan. Kalau puan nak bangunkan anak, baru 12 tahun. Dia baru 12 tahun. Kalau puan ikut gentak sekarang, kalau puan biarkan masa lalu cepat, besok dia umur 15-16 tahun, dia terajang puan. Besok dia umur 16-17 tahun, dia maki puan. Ini pengalaman saya 27 tahun. Bangunkan remaja bermasalah 27 tahun. Satu jangka masa yang sangat panjang puan. Banyak buat coaching, banyak buat pelbagai program lah. Pelajar masalah pun banyak kat madrasah saya yang mak bapak hantar sebab tak boleh handle. Mak bapak tak boleh handle. Dia hantar kat kita. Subhanallah. Puan ikut gentak anak puan akan kalah. Puan penat nanti, puan penat. Puan sebagai seorang ibu, saya nak ajar 12 tahun puan. Baru 12 tahun. Jangan benarkan dia. Ini beberapa pendekatan. Jangan benarkan dia. Langkah yang paling awal, jangan benarkan dia kuasai kita. Kita kuasai dia. Tak salah ikut gentak anak, tapi kita boleh kuasai dia. Banyak mak bapak tak ada ilmu nak menguasai orang, menguasai anak. Maka mengikut gentak itu, maka dia akan hubungan jadi retak. Mengikut rentak, hubungan retak. Besok anak dah besar, dia maki kita. Dia dah ada motor, kita bagi keluar, dia empas pintu, dia keluar. Dia tahu mak boleh buat apa. Apatah lagi ibu tunggal. Dia peduli apa? Kalau ada ayah tu bolehlah ayah yang naik lengan sikit. Kan? Subhanallah. Jadi puan tak boleh ikut gentak dia. Puan kena berani untuk kata tidak. Puan kena berani. Puan kena, satu lagi formula sangat besar, puan kena sampai hati. Sampai hati. Puan jangan ada emosi. Dia nangis, dia melenting, dia menjerit, biarkan. Dia penat, dia berhenti. Puan kena ada keberanian untuk buat keputusan. Sebab abang 17 tahun dah tak ada. Kalau tak ada abang, dia boleh main keperanan. Ganti tempat bapak. Jadi puan kena berani untuk mengata tidak. Mendidik anak ni puan ikut gentak, besok dia akan pijak puan, besok dia curi barang. Kan? Apa yang dibuat ni sedang melalaikan dia. Besok pergi jauh nanti. Dah main dadah, main ganja, dah main perempuan, puan tak dapat handle. Percayalah. Berapa banyak mak hari ni, bapa hari ni, kan, tak boleh handle anak. Berapa ramai orang hantar anak dia ke madrasah saya, mak apa tak boleh handle anak. Tak boleh handle anak. Dia hantar tu sebab dia tak boleh handle anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. So langkah paling awal, puan kena kuasai keadaan, bukan keadaan kuasai puan. Puan kena kuasai anak, bukan anak kuasai puan. Puan ikut gentak dia, puan akan hubungan jadi retak. Puan penat, puan letih, puan lelah. Sampai tua besok dia kenakan puan. Anak yang baik, anak yang beriman, anak yang soleh, dia faham hubungan, cara macam mana hubungan seorang anak dengan seorang mak. Dengan usia 12 tahun ada anak yang masih ada adab. Anak yang 12 tahun ada di tempat lain, di ruang lain dalam kehidupan sekitar puan, ada yang masih patuh pada mak bapak. Tapi anak puan ada banyak faktor mempengaruhi jiwa puan, anak puan. Saya tak dapat details maklumat. So saya tak boleh nak sekap jarang. Tak, adakah ini faktor keluarga, keturunan, baran datang daripada puan ke, daripada arwah suami ke, daripada suami ke, daripada tak tahu. Tapi saya nak bagi tahu perkara yang boleh saya kongsikan. Puan kena kuasai keadaan. Puan kena ada ilmu macam nak tundukkan dia.
Kalau manusia boleh tundukkan jin, takkan kita boleh tundukkan manusia? Boleh faham tu? Kan? Manusia punya hebat ni, Allah letakkan dia makhluk yang terbaik, makhluk yang paling hebat, ciptaan Allah yang terbaik, paling sempurna. Maka dengan kehebatan makhluk bernama manusia itu, dia boleh tundukkan jin. Yang kita heran, manusia takut pada jin. Kan? Asalkan malam takut hantu. Asalkan malam takut hantu. Dia tak perasan bahawa hantu pun takut kat dia. Sebab di kalangan hantu cakap, gua jumpa hantu lagi dahsyat lah. Ini hantu lagi dahsyat. Hantu langsung tanya pada Pontianak. Langsung kata, lu jumpa macam mana? Ada macam muka kita. Muka tu tak ada masalah, tapi pegangai dia ngalah kita. Kan? Siang malam main handphone. Dia langsung tak sujud pada Tuhan, pada Allah. Lagi dahsyat. Dia pula hidup di zaman Firaun. Jin ni hidup dia panjang. Dia hidup zaman Firaun. Dia kata, aku jumpa Firaun. Tapi ini lagi Firaun daripada Firaun. Hanya bezanya yang ni tak ada kerajaan, yang ni tak ada rakyat. Kan? Yang ni lagi tua daripada Firaun. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan jadi puan kena kuasai anak puan dulu. Macam mana nak kuasai Pak Riz? Anak puan kena berani kata tidak. Dia ada hentak-hentak kaki, biar dia kawat satu rumah pun tak ada masalah. Kerep kanan, kerep kanan, dia hentak-hentak kaki, biarlah. Dan puan kena berani untuk kata tidak. Sebab anak baru 12 tahun. Dan proses, kalau puan tak kuasai dia, umur 13-14 tahun, puan dia campur dengan budak-budak remaja, dia bercampur dengan budak besar, puan lagi susah besok. Puan lagi susah, puan. Lagi susah. Anak sekarang ni, mak bapak kena berani untuk kata tidak. Mak bapak kena berani untuk berkata tidak. Mak bapak kena berani untuk menghalang perbuatan anak. Puan pegang handphone, kau boleh main sekian masa. Dia menyenting-menting, tak pintu. Kita tak ada masalah. Kan? Dia ada banyak kaedah, puan. Kan? Antara pendekatan ni, puan pergi balai polis kat kawasan kita tu, minta dia sebaik ni. Kan? Gunakan sedikit ugutan. Boleh juga. Banyak saya gunakan pelbagai cara untuk tundukkan budak-budak masalah. Kan? Tapi pendekatan betul-betul ialah kita kena dekat dengan anak kita. Kan? Polis datang kat rumah. Ni, tuan, ni anak saya tak nak dengar cakap. Boleh pun kata, kita dah bincang kat balai kan. Boleh kata, awak kalau kurang ajar dengan mak awak kalau buat masalah kat mak awak, saya angkut awak pergi balai. Masuk lokap. Budak-budak selalu takut. Jadi, ini semua. Walaupun proses ugutan tu tak berapa sesuai, tapi dia boleh dimanfaatkan di tempat-tempat tertentu. Nampak tak ya? Sekurang-kurangnya ada orang boleh bantu. Sebab puan dah tak ada suami. Jadi nak harapkan siapa yang boleh bersuara, nak harapkan siapa yang boleh menegur, nak harapkan siapa yang mengambil berat. Jadi gunakan saluran-saluran seperti polis tadi tu. Kita madrasah pun sama. Kan saya panggil ketua balai, contohnya datang ke madrasah saya. Kan bila madrasah saya pelajar-pelajar kadang-kadang susah nak bangunkan akhlak, kadang-kadang campur tangan mak bapak. Payah. Nak buang sebersalah, simpan, kita banyak bersalah daripada sebersalah tu. Banyak salah. Kan? Nak samakan orang kan, sebab saya terikat dengan prinsip, terikat dengan perjuangan. Kan? Kalau kita buang budak ni kerang, kat luar lagi teruk. Tapi dengan mak bapak kena maki. Kat mak bapak tu, kat luar tu busukkan kita tu macam-macam. Anak dia tu busuk, dia tak perasan. Kita simpan, kita bangun, macam-macam lah, bukan senang. Kan? Nak bangunkan akhlak bukan kerja satu hari. Nak bangunkan akhlak bukan kerja yang mudah. Nak bangunkan akhlak orang, ini bukan kerja dapat puji. Selalunya dapat kerja. Kena banyak sabar. Sebab ini jalan Nabi SAW. Bangunkan akhlak, bangunkan adab, bangunkan akidah. Jalan yang sangat sukar. Bercakap benar orang tak suka. Kan? Tapi tak banyak orang sanggup bercakap benar. Sebab bercakap benar di akhir zaman dianggap salah, dianggap bermasalah. Next. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera.